Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 5 Januari 2018. Penjenayah mati di tangan mangsanya dalam kejadian 2.45 petang di Taman Puteri Wangsa, Ulu Tiram, Johor Rabu lalu. Mangsa disambung penjenayah itu di rumahnya dan berlaku pergelutan. Penjenayah berusia 32 tahun yang bersenjatakan pemutar skru itu ditemui mati, manakala mangsa yang juga berusia 32 tahun turut cedera. Hasil bedah siasat mendapati penjenayah terbabit mati akibat tikaman di leher, manakala mangsa yang menerima 8 jahitan di kepala sebelah kiri direman 10 hari sehingga Rabu ini untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Laporan selanjutnya bersama Izlaili Nurul Ain Hussein di Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Izlaili Nur Ain Hussein serta juru video Muhammad Azrin Jamaluddin kini berada di hadapan sebuah rumah di Jalan Jenawi 3, Taman Puteri Wangsa, Ulu Tiram, Johor. Dan di hadapan rumah inilah sebenarnya berlakunya satu kejadian samun yang mana Harian Metro sebelum ini ada melaporkan seorang perompak yang bersenjatakan pemutar skru maut apabila ditikam mangsanya menggunakan pisau pemotong sayur. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Syahuri Nain Jaiz dalam satu kenyataannya sebelum ini berkata kejadian berlaku kira-kira 2.45 petang Rabu lalu dan yang mana penghuni rumah ini dilaporkan cedera di kepala akibat disamun dan turut bergelut dengan suspek. Ingin saya kongsikan sedikit hasil siasatan awal polis terhadap kes ini. Apabila sepasukan polis tiba di lokasi, mangsa samun didapati cedera di kepala dan pemeriksaan susulan di sekitar kawasan ini membawa kepada penemuan seorang lelaki yang terbaring dan telah pun meninggal dunia di lorong belakang rumah mangsa ini. Apabila polis membawa mangsa samun itu melihat mayat lelaki berkenaan, mangsa telah pun mengecamkan lelaki itulah adalah suspek yang memasuki rumahnya, mengugutnya menggunakan pemutar skru dan juga bergelut dengannya. Mangsa yang berusia 32 tahun mendakwa suspek yang juga berusia 32 tahun memecah masuk rumahnya dengan mengumpil tingkap tandas bersebelahan dapur rumah dan suspek dikatakan memecah pintu bilik utama yang ketika itu mangsa sedang berehat sebelum mengugut mangsa menggunakan pemutar skru dan mengugutnya menyerahkan semua barangan berharga. Dan suspek kemudian turut menggeledah bilik kedua dan ketiga dan ketika itu mangsa samun hanya menuruti sahaja arahan suspek kerana bimbangkan keselamatannya. Suspek kemudian memaksa mangsa membuka pintu dapur untuk melarikan diri dan ketika itulah mangsa sempat mencapai sebilah pisau pemotong sayur sepanjang 22 cm dan mengarahkan suspek memulangkan semula barangan yang dirompak. Suspek enggan memulangkan barangan itu sebelum bergelut dengan mangsa. Mayat suspek kemudian dihantar ke Hospital Sultan Ismail untuk bedah siasat dan semalam Ketua Polis Daerah telah mengesahkan punca kematiannya adalah disebabkan kesan tikaman di leher. Manakala mangsa samun dibawa ke Hospital Sultanah Aminah untuk menerima rawatan dan kini dalam keadaan stabil selepas mendapat 8 jahitan di kepalanya. Namun mangsa samun itu kini telah pun ditahan reman 7 hari sehingga Rabu depan untuk membantu siasatan kes yang kini telah pun diklasifikasikan sebagai kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Sekian sahaja laporan saya dari Taman Puteri Wangsa, Ulu Tiram, Johor. Assalamualaikum. Dihantar ke Hospital Temenggung Seri Maharaja Tun Ibrahim Kulai oleh ibunya dalam keadaan tidak bernafas dan terdapat pendarahan di kedua-dua telinganya sebelum disahkan meninggal dunia. Itu nasib kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun dipercayai mangsa dera. Polis menahan reman nenek mangsa berusia 56 tahun dan ibunya berusia 18 tahun selama 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Selanjutnya, kita bersama Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Zuhairi Mukhtar bagi mengetahui perkembangan lanjut kes ini. Saksikan rangkuman Kalender Jenayah minggu ini. Pada 3 bulan 1 tempoh hari, pada jam lebih kurang 9.30 malam kita telah terima panggilan daripada pihak
hospital bahawa terdapat satu orang bayi yang disyaki mati didera dan telah dihantar oleh ibunya ke hospital. Bertindak atas maklumat tu, kita telah hantar satu pasukan ke hospital dan kita telah menahan kedua-dua ibu, iaitu ibu dan nenek kepada si mati. Yang kita dapati bangsa itu bernama Paul Ebenezer, anak lelaki Giant, bayi berumur 2 tahun, dan pemeriksaan awal oleh pihak doktor pada fizikal si mati mendapati terdapat pendarahan pada kedua-dua belah telinganya dan juga terdapat beberapa kesan lebam di kepala dan juga terdapat tekungan air di kerongkong si mati. Tuan mungkin hasil dah siasat sudah dapat mengetahui sama ada kanak-kanak ini didera atau sebagainya. Ialah hasil daripada siasat yang telah kita postmortem telah kita lakukan semalam, yang telah pihak patologi lakukan semalam, dapati mangsa ni memang terdapat kesan-kesan dera, iaitu terdapat banyak kesan lebam dan luka di seluruh badannya dan juga terdapat kecederaan dalaman. Ada jiran mendakwa dia pernah ternampak kanak-kanak ini sehari sebelum kejadian dalam keadaan yang aktif, dan juga ada mendakwa mereka tidak pernah mendengar perkara yang mencurigakan berlaku di rumah mangsa. Jadi mungkin hasil siasatan polis setakat ini sama ada memang benar berlaku kes dera itu sebelum ini ataupun pada hari kejadian sahaja. Kita masih menjalankan siasatan, kemungkinan sama mangsa itu didera di rumah ataupun kemungkinannya didera di tempat lain. Masih dalam siasatan kita. Okay, jadi tangkapan yang dibuat untuk membantu siasatan ini bagaimana? Setakat ini hanya 2 tangkapan yang kita lakukan, baru 2 tangkapan, iaitu ibu kepada si mangsa dan juga nenek kepada mangsa yang tinggal bersama-sama mangsa di rumah tersebut. Mungkin mereka ditahan reman berapa hari? Setakat ini kita terima 7 hari reman. Siasatan dijalankan mengikut seksyen berapa? 302 kanun kesusahan. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Zuhairi Mohtar yang sudi bersama kita di Metro TV. Sekian sahaja laporan daripada saya di Ibu Pejabat Polis Kontijen Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai, Johor. Assalamualaikum. Remaja berusia 17 tahun ditahan dalam ops trafik dijalankan di Ipoh selepas didapati melakukan kesalahan mempamer nombor plat Happy New Year 2018 pada motosikalnya. Remaja yang hanya mahu dikenali sebagai Mugesh itu memberikan alasan dia menukar nombor platnya hanya sekadar suka-suka disebabkan mahu menyambut ambang tahun baru bersama rakan-rakannya. Operasi bermula jam 10 malam dan berakhir jam 5 pagi Isnin dijalankan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Perak di 2 lokasi berasingan. Dalam operasi itu, seorang inspektor polis berusia 28 tahun cedera di bahagian muka, kedua tapak tangan dan kaki kiri selepas dirempuh sekumpulan mak rempit ketika menjalankan operasi berkenaan. Dalam operasi itu, pihaknya menahan 30 penunggang manakala 23 motosikal disita atas pelbagai kesalahan trafik. Daripada jumlah penunggang yang ditahan, sebanyak 117 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Datuk Seri Alif Syukri Kamal Zaman mendakwa akan menyelesaikan urusan membabitkan kereta Rolls-Royce miliknya selepas pulang dari luar negara. Selepas kereta mewah itu didakwa disita dalam ops patuh di Jalan Bangsa Kuala Lumpur malam Ahad. Beliau yang kini berada di Bali, Indonesia memaklumkan sangat terkejut selepas mendengar berita keretanya disita. Selain tidak tahu menahu keretanya disewa oleh 2 warga asing serta kesalahan mengenai penggunaan lesen kenderaan motor LKM kenderaan itu. Menurutnya yang juga pengarah urusan di Herbs Holding Sendirian Berhad, dia mengakui kesilapannya itu dan meminta maaf kepada pihak JPJ serta akan memastikan perkara sama tidak berulang. Pada malam tahun baru, kereta mewah yang dianggarkan berharga lebih RM1 juta itu disewa oleh 2 warga asing dan disita selepas pemeriksaan mendapati pemandu terbabit tidak mempunyai lesen memandu yang sah di negara ini. Pemeriksaan lanjut yang dijalankan JPJ turut mendapati kenderaan itu menggunakan LKM atau Cukai Jalan Sarawak, sedangkan kenderaan terbabit digunakan di Semenanjung Malaysia. Kontraktor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru pada Ahad terhadap 2 tuduhan merogol anak tirinya. Mengikut petuduhan pertama, tertuduh didakwa merogol anak tirinya berusia 15 tahun 7 bulan di sebuah rumah di Kota Baru pada jam 7 pagi 9 Jun 2014. Bagi petuduhan kedua, tertuduh didakwa merogol mangsa sama di sebuah rumah di Bacok pada jam 7 pagi Jun 2016.
Kedua-dua kesalahan didakwa mengikut Seksyen 376-3 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan minimum 10 sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 29 Januari depan untuk sebutan semula kes. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate atas tuduhan mencederakan isteri pertamanya Julai tahun lalu. Muhammad Jaafar Abdul Halim, 50 tahun, membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang mempunyai 2 isteri didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap isteri pertamanya berusia 54 tahun pada 11 Julai tahun lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan 14 Februari depan untuk sebutan semula kes. Seorang guru besar dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu atas pertuduhan menyalahgunakan wang zakat murid sekolahnya pada 2015. Zabidah Sulaiman yang ketika itu bertugas sebagai guru besar di SK Ceneh Baru 2 di Kemaman didakwa dengan curangnya menyalahgunakan harta itu iaitu wang zakat berjumlah RM5,000 daripada syarikat ladang rakyat Terengganu. Mengikut fakta kes, wang yang diterima tertuduh itu sepatutnya diberikan sebagai sumbangan kepada 100 murid di sekolah berkenaan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 403 Kanun Kesesaan Akta 574 pada 13 Julai 2015. Dia yang kini bertugas sebagai guru besar SK Pasir Gajah Kemaman bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Hakim menetapkan 11 Februari depan untuk sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Lelaki berusia 45 tahun direman 3 hari mulai Khamis kerana disyaki menipu dengan menawarkan hikmat menyediakan permit pas residen bagi warga asing. Perintah reman itu dikeluarkan pendaftar mahkamah bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan dijalankan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pulau Pinang, Asisten Komisioner Abdul Ghani Ahmad berkata, suspek didapati menawarkan hikmat terbabit kepada seorang mangsa dengan mendakwa mengenali pegawai tinggi di Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, mangsa memindahkan wang RM12,000 dan RM28,000 ke akaun suspek masing-masing pada 16 Oktober dan 5 November tahun lalu. Menurutnya, suspek yang bekerja di firma guaman itu ditahan di Tesco E-Gate Georgetown 5.15 petang pada Rabu. Pegawai imigresen mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas 8 pertuduhan memindahkan wang daripada aktiviti haram berjumlah lebih RM4.02 juta pada September 2015. Tertuduh Muhammad Khairi Osman berdepan 7 pertuduhan memindahkan sejumlah wang dari akaun bank milik Hassan Muhammad Yusof ke beberapa akaun di sebuah bank di Jelutong antara 4 hingga 8 September 2015. Dalam satu lagi pertuduhan, dia didakwa menggunakan wang RM123,767 hasil aktiviti haram untuk membeli sebuah motosikal BMW pada 15 September 2016 di sebuah bank di Simpang Ampat. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Seorang wanita berusia 36 tahun menyamar sebagai ejen pelancongan yang didakwa menipu pelakon Din Wahab dan pengarah filem Aziz M. Osman berhubung percutian keluarga di Korea Selatan dengan kerugian RM90,000 direman selama 2 hari bermula Jumaat. Dia yang juga ahli perniagaan direman selepas perintah dikeluarkan terhadapnya di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana kesalahan menipu. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebat serta denda jika sabit kesalahan. Khamis lalu, wanita itu tampil menyerah diri di Jabatan Siasatan Jenayah IPD Petaling Jaya bersama suaminya pada jam 3 petang. Sebelum ini, Din Wahab memberi tempoh seminggu kepada seorang wanita dikenali sebagai Farah untuk memulangkan semula bayaran wang percutian dia dan keluarga Aziz ke Korea dianggarkan RM90,000. Polis Ibu Pejabat Kontijen Kuala Lumpur merampas daun dan air ketum bernilai RM6,376
dan menahan 4 lelaki dalam serbuan di Jalan Bakubang 1, Taman Setapak, Isnin lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Mazlan Lazim berkata kumpulan itu diketuai oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Ayah Non dan semua suspek berusia 21 hingga 56 tahun. Hasil pemeriksaan berjaya merampas 96 bungkus daun ketum seberat 96 kg, 217 bungkusan air ketum seberat 173.6 liter dan satu besen besar berisi daun ketum seberat 20 kg. Beliau berkata suspek ditahan reman selama 7 hari sehingga 7 Januari depan untuk siasatan kod Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Geng Yamaha 125Z dipercayai penjenayah yang melakukan rompakan di sebuah kedai emas dalam pusat beli belah di Kemayan Square, Seremban membabitkan kerugian RM1 juta malam Khamis. Dalam kejadian 8.43 malam, 6 lelaki memakai jaket warna gelap, seluar panjang dan topi keledar penutup penuh merompak kedai emas berkenaan dan melarikan 9 dulang barang kemas menaiki 3 motosikal. Sebelum ini, kumpulan terbabit merompak kedai emas di Taman Bangi Avenue, Selangor pada pagi Khamis dan di Taman Segar Ceras pada malam ambang Tahun Baru lalu. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Teo Hock Poh berkata 4 suspek masuk melalui pintu di tingkat bawah pusat beli belah dan meluru ke kedai emas yang terletak kira-kira 50 meter, manakala 2 lagi suspek menunggu di motosikal. Menurut Teo, rompakan itu hanya mengambil masa 1 minit dan suspek dipercayai sudah melarikan diri keluar dari Seremban. Baiklah, sekian saja Kalender Jenayah minggu ini. Terus ikuti kami menerusi laman web Hara Metro di www.hmetro.com.my untuk berita-berita terkini yang lain. Berita video boleh ditonton di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook Hara Metro, Twitter dan Instagram serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jangan lupa muat turun juga aplikasi Metro TV di App Store dan Google Play Store untuk menonton video eksklusif dan rancangan menarik yang kami sediakan kepada anda. Sekian dulu dari saya, Nabiah Kamal. Assalamualaikum dan salam hormat.